Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu. Nur Muhammad sallallahu. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram. Amisna ala dinil Islam, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram. Amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini sama-samalah kita ucap terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita berada di suatu majlis nasihat agama tiap-tiap pagi lebih kurang pukul 7 di Chong Asy-Syifa TV. InsyaAllah mudah-mudahan dengan berkat majlis kita pada pagi ini, apa yang amo sapa, apa amo royak, insyaAllah mudah-mudahan akan jadi manfaat bagi amo sendiri dan bagi siapa hendak dengar ke umah. Baik, jadi sambungnya lagi pengajian kita, iaitulah tajuk keyakinan, tajuk keimanan ataupun hati kita ni penuh serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang seminggu dah kita berkecak ni. Hadis sakut paut dengan tawakal banyak. Banyak sebut dalam hadis. Tapi hanya di beberapa hadis saja yang amo kutip-kutip mari. Kita nak royak pagi-pagi ni. Tiap-tiap pagi sakut paut dengan hati kita ni serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari 2 3 4 hadis dah, dan ayat Quran pun lebih kurang 2 3 ayat. Maka hari ni tajuk kitanya duk bercara ni lagi, iaitulah hati kita ni kena serah Tuhan. Apa pekerjaan kita, apa hal kita, tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, hati kita ni kena serah Tuhan. Sebab kita tak lepas dengan Tuhan. Semua Allah Ta'ala takdir. Apa nak berlaku, apa nak jadi, itu Allah Ta'ala menentu sedia kala lagi dah. Sabit kalau berlaku apa-apa atas kita ni, kita kena serah Tuhan. Kerana apa? Kerana jadi atas kita, berlaku ke atas kita ni, itu adalah takdir daripada Allah Ta'ala sebelum daripada apa-apa lagi. Daripada azali lagi. Tuhan catat dah di Lauh Mahfuz. Kita mengaji sining berapa hari, kita mengaji sining, mula masuk mengaji ponok ning bila lagi. Kita mengaji sining, jaya ke ataupun tak jaya, semua itu Allah Ta'ala menentu sedia kala lagi dah. Habis itu lalah mana pun kita kena serah kepada Tuhan. Kita nak serah sama-sama kita tak boleh. Adapun kita usaha, itu tak salah. Sebab hadis kita bercara dah dulu, apa? Tiap-tiap pagi, menatai burung ke, dia tubai pergi cari makan ni. Petai kare dia kelik. Itu datang pada hadis. Nabi ajar suruh kita ni usaha. Suruh kita ni cari makan. Tapi hal keadaan kita usaha, hal keadaan kita cari makan, hati kita ni kita kena serah Tuhan. Sebab rezeki ni kita duduk mana-mana pun, kalau Tuhan menentu
dapat rezeki, maka akan dapat rezeki. Duk mana-mana pun tak ada apa. Sebab rezeki ni Allah Ta'ala jamin. Tuhan catat siap dah. Duk mana-mana pun akan sapa. Tu kita kena sapa situ. Adapun dari segi usaha, hak tu perbuatan kita. Tuhan nak menentu balas mana, hak tu serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu hati orang mukmin. Hadis kita mengaji lepas mari dah. Supaya kita duduk mana-mana ni. Ni tak apalah kita duduk tempat orang ramai. 2, 3, 40 orang, 50 orang. Kita mari sini kita tak kelik ni. Sebab kita mari sini kita mari mengaji. Cara mengaji nak dapat keberkatan, iaitulah kita pergi jangan kelik. Gi jangan kelik itu satu syarat kejayaan kita seorang menuntut ilmu. Gi jangan kelik. Gi tidur tempat mengaji. Bukan semata-mata kita pergi mengaji, kita pergi sana tempat kita mengaji tu. Ada dengan bawa toto, bawa bata, bawa kain selimut, bawa kain baju kita nak tidur, bawa kain baju untuk kita nak makan. Kita nak bersihkan mani, bawa dengan beledi, bawa dengan cetak, bawa dengan sabun, bawa dengan beruh gigi, ubat gigi, bawa dengan kain bulu. Gi kan kita tak kelik. Itu satu syarat nak dapat kejayaan di dalam menuntut ilmu. Ni supaya kita mari sini ni. Dah, mudah-mudahan insya-Allah kita ni tak termasuk di dalam orang terpilih oleh Allah, orang yang dapat kejayaan di dalam menuntut ilmu. Sebab itu kalau kita nak berjaya ni, kita kena tinggal rumah lah. Tinggal rumah. Apa bukan tak mau kelik? Ada unai-unai. Tiap-tiap pondok, tiap-tiap sekolah hafiz, ada unai-unai dia. Macam sini 40 hari kelik sekali, kelik 2-3 hari. Mari pula. 40 hari, katuk sekali. 40 hari kita kelik sekali. Kelik tak boleh lama, 2-3 hari kita mari pula dah. Balah tu lah mengaji, kalaulah kita nak dapat kejayaan. Papa botak 40 hari ni, kenapa? Kalau semaya Jumaat, 5 waktu sehari semalam. Widah semaya Jumaat semua. Lepas tu cukup 40 hari. InsyaAllah, mudah-mudahan kita kelik gi pun kita lekatlah buku semaya ni. Semaya Jumaat di masjid kalau kelik gi. Hak tu bapa nak tu, cukup 40 hari sini. Tu sekurang-kurang dulu sampai 2 bulan, 3 bulan. Kita katuk sekali. Dengan keadaan di hari ni rasa pun tak tahan 3 bulan, lama. Turun hari sampai 2 bulan. Kurang sampai ke 40 hari. Tak kurang dah. Sebab 40 hari ni hak paling kurang dah. Kalau kita pengek-ngek lagi, kurang lagi, tak sampai 40 ni, dia panggil keberkatan tu jadi kurang. Kita nak 40 hari. Apa-apa pun kita nak 40. Sampai tu orang pergi buat haji ke Mekah kan? 40 hari. Kenapa nak widah semaya Jumaat di Masjid Haram 40 hari berturut-turut? Kalau duduk rumah boleh jadi tak sampai 40 hari semaya Jumaat berturut-turut. Tapi oleh kerana kita hidup sana tu, hati kita semangat. Tengok orang ramai, berjuta-juta orang. Bunyi suara bel tu bergetar di dalam hati. Bergaduh-gaduh. Cepat-cepat nak pergi widah semaya Jumaat. Ada setengah orang semangat, tak semangat. Orang tak bel lagi. Gidah. Duduk di dalam Masjid Haram. Tunggu-tunggu nanti orang bel. Itu suasana orang panggil. Dan di Mekah ni suasana ibadat. Orang malah hidup sana jadi rajin. Duduk rumah bunyi suara bel, tak bergaduh lagi di masjid. Tapi kalau pergi ke Mekah tu jadi bergaduh. Nak pergi semaya Jumaat di masjid. Sebab apa? Salah satunya dengan sebab suasana. Yang keduanya, hati kita niat betul-betul aku nak pergi ibadat. Macam kita mari sini ni. Betul-betul hati aku mari nak mengaji. Betul-betul hati aku mari sini nak widah semaya Jumaat. Tu, sampai tu 40 hari ni ada keberkatan. Datang pada habis pun samalah. Nabi katakan siapa-siapa semaya Jumaat, dia takbiratul ihram, hingga sampai 40 hari berturut-turut, jangan putus dah.
40 hari berturut-turut, maka orang ni satunya lepas daripada nifak. Sifat-sifat munafik. Yang keduanya akhirat esok lepas daripada azab neraka. Ni dua perkara datang pada hadis. Siapa-siapa semaya Jumaat tak tinggal widah takbiratul ihram hingga sampai 40 hari berturut-turut. Ni habis kata berkat 40 hari ni, tapi nak sampai 40 hari tu ada dengan ujian. Supaya kita mari ni ada ujian ni. Kita nak dua perkara sebut dalam hadis kalau cukup 40 kali, 40 hari berturut-turut. Tapi nak sampai situ tu Tuhan uji dulu, nak test dulu, nak terah dulu setara mana keimanan kita ni. Tapi tu kalau kita duduk dengan ramai lagu ni, insya-Allah mudah-mudahan Tuhan jaga kitanya. Kenapa? Kerana kita hidup dengan suasana. Kalau kita duduk rumah payah kita nak semaya Jumaat. Susah kita nak pergi semaya Jumaat. Tapi oleh kerana dengan sebab ramai-ramai lagu ni, jadi terpaksa kita kena buat sepuluh dengan orang ramai-ramai. Masa tidur, kita kena tidur. Masa makan, kena makan sekali. Masa mengaji, kita kena masuk kelas mengaji tiap-tiap orang. Lebih-lebih lagi, tiap semaya Jumaat. Kita kena hadir semaya Jumaat tiap-tiap waktu. Lepas tu, widah takbiratul ihram. Sebab itu lah, buat ajar sini. Kalau lah, siapa tak masuk sah lagi. Siapa duduk ke dalam bilik lagi, duduk ambil semaya lagi, duduk ke dalam jamai lagi. Kita tak akan komat. Kecuali kena cukup tiap-tiap orang duduk di dalam sah. Sebelum daripada nak komat tu kita kena bangun dulu. Pakat bangun, jangan siapa menyatak, buat sah betul sah. Nampak tempat luar, kita selik masuk. Barulah orang komat, bunyi suara komat. Dia komat. Selagi mana tak betul sah lagi, ada orang duduk lewat keluar lagi. Selama tu kita tak akan komat. Tapi tu nak minta pelajar sini, kita segera janganlah jadi lewat sabit dengan kita sore. Nak masuk jamai, kena masuk belum daripada orang bel lagi. Kena bergaduh tekah. Sebelum daripada bel lagi. Ni bunyi suara bel baru bergaduh. Tu hingga lagi. Orang komat tu kadang-kadang duk bergaduh. Masuk jamai. Macam-macam lah duk bergaduh dia tu. Ni nak ayat kata Tuhan nak uji dah tu. Tak mahu kita ni cukup 40 hari berturut-turut. Serta dengan takbiratul ihram. Mari sini kita kena widah tu. Dah takbiratul ihram cukup 40 kali, 40 hari berturut-turut insya-Allah. Sampai tu pokok-pokok siapa duduk dengar kat rumah pun dah kita pakat-pakat bersamalah ambil kelebihan ni. Walaupun kita duduk rumah berasa payah, berasa susah, tapi kita sabar, kita lawan nafsu kita insya-Allah. Kita pakat-pakatlah. Lebih-lebih lagi orang jatuh pergi semaya di masjid. Kalau orang betina, semaya rumah, buat Jumaat rumah pun boleh. Baik. Satu hadis Nabi SAW sakut paut dengan tawakal ala Allah. Berlaku ke atas Abu Bakar sendiri. Abu Bakar Siddiq, sahabat yang paling rapat sekali. Abu Bakar ni dia hidup sahai dengan Nabi semenjak budak-budak haluh-haluh lagi. Hingga siapa Nabi Tuhan latih dia jadi Rasul, selalu dia beriman dengan Nabi SAW. Tak ada ragu, tak ada syak. Kenapa? Kerana Abu Bakar dia kenal sungguh Nabi Muhammad SAW. Sebab dia hidup sahaya semenjak daripada haluh-haluh lagi. Dia kenal sifat Nabi, dia kenal perangai Nabi, dia kenal akhlak Nabi. Sebab itu kalau Nabi royak gapo-gapo Abu Bakar selalu dah terima. Cuba tengok cerita Isra' Mi'raj kan. Lepas daripada Nabi naik ke langit, dia terima semaya, turun mari dengan secara rekah cerita-cerita Isra' Mi'raj ni bapa tak ada nak royak lah ni kerana panjang. Nanti siapa tajuk ya tu, boleh Rajab barulah termasuk dengan cerita Isra' Mi'raj. Cuma bapa nak royak sifat Abu Bakar ni. Dia sangat-sangat benarnya Abu Bakar. Satu ketika Nabi turun mari, lepas daripada dia pergi terima semaya 50 fardu kan. Dengan rekas cerita hingga sampai 5 fardu sehari semalam supaya kita ada semaya hari ni. Abu Bakar dia benar perkataan Rasulullah. Walhal dia tak ada dengar di mulut Nabi sendiri lagi.
Abu Jahal ketika tu pergi jumpa dengan Nabi SAW, nampak Nabi duduk menengung. Duduk menengung. Kau tu lepas dah lah. Lepas pergi terima semaya dah. Waktu pagi. Seperti pian ni kak. Nabi duduk menengung. Menengung apa? Tak tahu nak royak gapo ke umat dia. Nak royak baik mana? Nak rentun baik mana royak ke umat dia? Kalau kita nak rentun baik mana royak ke orang? Benar pelik, benar ajaib. Benar ni kalau kita royak ke orang pakai tak percaya terus. Naik ke langit kan ni. Tak nanti naik ke langit. Royak kata duduk Mekah nak pergi di plastik itu pun. Kalau jamai hari tu, tekah tu kereta apa tak ada lagi. Tekah tu kapal tubel apa tak ada lagi. Kalau royak hari ni tak apalah kita tak bersyukur dah. Pergi ke Mekah 7 je, 8 je siapa. Lah ni kita tak bersyukur. Kut depan lagi boleh jadi 4 je ke 3 je ke. Kerana dunia dia hari ni dia nak kecepat. Wak gapo-gapo pun nak jadi derah. Sebab apa? Sebab kita sibuk banyak perkara. Kalaulah kita boleh kau cepat tu, hijau air tu kita boleh tamuh, goto tamuh gani. Kalau buat lama-lama tak ada nak. Hijau pun jadi tak banyak perkara. Sebab itu dunia dia hari ni dia bubuk nak kecepat. Supaya orang dulu nak pergi buat haji. Berbulan-bulan tinggal rumah. Tapi dia hari ni berapa hari je? Sampai ke Mekah 8 je. Bukan sehari 8 je. Paklik mari pun lebih kurang. Jadi lama duduk Mekah tu. 40 hari lama duduk Mekah. Tapi jamai hari tu lama duduk di atas kapal laut. Gi tu sebulan ke, kelik sebulan ke 2 bulan. Pagi buah haji tak hanya hari ni. Jadi siawelah. Hari ni mudah. Hari ni jadi kemudahan. Apa-apa pun jadi cepat belaka. Kalau berkecek di hari ni kita tak bersyukur. Kerana apa? Kerana dunia hari ni cepat. Adapun zaman Rasulullah SAW, kalau royak kata semalam aku pergi di plastik. Pas zaman tu kereta mutu tak ada lagi. Jalan kaki ke gingat utar ke gingat kuda tu pun lama siapa. Tapi Nabi royak ke Abu Jahal kata kena semalam aku pergi di plastik. Royak ke Abu Jahal seorang. Kerana Abu Jahal tengok Nabi duk menengung, duk kriak. Tak tahu nak kecek gapo dengan umat. Bawa Abu Jahal siapa tegur Rasulullah. Hei Muhammad. Dia tak kata Rasulullah sebab dia tak beriman. Hei Muhammad. Apa mu duk menengung? Mu duk kriak ke apa? Mu duk mikir ke apa? Nabi kata semalam aku pergi di plastik. Tak ada royak kata naik ke langit. Semalam aku pergi di plastik. Abu Jahal tu nak tekan perut. Nampak itu sangat. Dia kata ginilah. Muhammad, kalau mu nak royak supaya mu nak royak aku ni, aku boleh padah orang. Kita buat satu weti besar. Mu naik kacak atas weti, aku ingat setrika, aku ingat lampu besar ke kena. Aku nak panggil orang pakat tu baik mari dengar mu royak supaya mu royak depan aku. Pian ni. Nabi buat ada orang nak padah lagu tu. Mujurlah dia nya sebab dia duk kriak dah tak tahu nak royak kena. Ada orang sanggup nak panggil orang buat weti naik pergi berkecek Nabi. Setuju. Seolah-olah buat gambar kalau kita lah ni buat weti lah. Jamai dulu nak make mana weti, stika-stika apa tak ada lagi. Lak-lak canggih supaya kita duk dengar ke rumah ni pun tak ada lagi. Buat weti, buat gapo lah kalau kita lah ni. Panggil Nabi pergi berkecek, orang pun pakat ramai nanti duk dengar ucapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi royak tu, sungguh ti weh. Orang pakat tak percaya. Orang pakat tak percaya. Tak apalah situ tu. Nak royak cerita Abu Bakar. Dia ni seorang beriman dengan Nabi. Nabi royak kata semalam aku pergi di Palestin, selalu dah dia terima. Kalau Nabi royak lebih daripada tu lagi. Lagu mana? Lepas pada plastik tu aku naik ke langit pula. Pas langit ni Saat ni royak kata siapa di plastik tu pun orang tak percaya dah. Tapi Abu Bakar kemah dia dengan Rasulullah ni. Dia kata kena sekiranya kalaulah Muhammad, Nabi Muhammad Rasulullah ni royak lebih daripada tu lagi. Makna apa lebih pada tu? Kalau dia royak kata semalam aku naik ke langit pun aku percaya lagi. Ni Abu Bakar. Sebab itu digelar kata Abu Bakar As-Siddiq sangat-sangat benar. Sangat-sangat benar.
Apa Nabi royak dia percaya belaka. Baik. Hadis ni. Sakut pak dengan Abu Bakar lah ni. Berlaku kat atas Abu Bakar. Satu ketika Nabi terpaksa kena hijrah. Dan duduk Mekah kena pergi di Madinah. Pindah tempat. Kenapa? Orang dalam Mekah semasa tu pakat nak bunuh Nabi. Pakat nak bunuh Nabi. Hamak Nabi tu baik. Kalau kita tanya, Nabi salah ke apa? Nabi buat punah ke apa dalam Mekah? Sedangkan dia ni Al-Amin. Orang Mekah sendiri gelar kata Nabi Muhammad ni Al-Amin. Orang kepercayaan. Tanakan dalam Mekah tu iaitulah Rasulullah. Nabi Muhammad. Tepat si penek barang. Ada duit, taruh dia. Ada barang pun taruh dia. Ada berkakah mah pun taruh dia. Sebab apa? Dia ni Al-Amin. Orang kepercayaan. Supaya tanakan di hari ni kan. Kalau kita ada barang gapa dalam rumah. Kita rasa tak harap. Bimbing takut orang masuk dalam rumah. Kalau mau copik pun tak ada. Mana tempat kita nak simpan barang? Tanakan dah. Duit kita simpan pun dalam tanakan. Kita rasa harap nak taruh situ. Harap. Beratus-ratus ribu, berjuta-juta duit duduk dalam tanakan. Duduk tanya orang. Tapi kita berasa harap ke tak? Harap. Maka Nabi Muhammad di dalam Mekah tu supaya tanakan omsin, supaya tanakan kerutai dah. Disipai dalam tu. Ya jaga sungguhlah barang. Bahagian nak pergi bunuh Nabi, dia salah nama. Dia buat kena barang orang, kena. Takutnya dia mau mari taruh barang dia ke kakah mah ke duit ke raik ke kena. Buku tu ke kena dia mau nak bunuh Nabi. Tak. Buku kerana Nabi dakwah. Ajak orang masuk agama Islam. Tak mahu orang semua tokong. Buku tu. Sabit tu. Arab Mekah tu. Nak bunuh Nabi SAW. Lalu itulah terpaksanya Nabi kena tubik gi. Hijrah gi di Madinah. Hijrah gi dengan siapa? Gi sekali dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ni cerita hadis ni. Apa tu dengan secara rekah dah. Sebab kita nak panak-panak je untuk pagi ni. Gi di satu tempat. Tak sampai di Madinah lagi. Hidup menusuk di dalam gua Sur, Jabal Sur. Kalau orang pergi ke Mekah tu tengok, ya nampak lah. Jabal Sur. Kita duduk sini tak tergambar ni. Kan nampak bukit pun. Bukit Kenuak ke bukit. Bukit Budo ke. Duk nampak bukit-bukit rumah kita ni. Duk royak ni bukit. Bukit di Mekah tu. Jabal Sur. Dia panggil. Situ tu tempat Nabi masuk menusuk. Kerana orang kafir turut Nabi. Tahu kata Nabi tu baik luar dalam Mekah lah ni. Sekali dengan Abu Bakar selalu dah. Dia mau tu turut Nabi. Nak bunuh juga Nabi. Nak bunuh Nabi. Siapa di Gua Sur, duk keliling cari. Tak bertemu Nabi. Sebab apa? Nabi duk dalam lubang. Sebaik sangat je. Di Gua Sur tu. Duk menusuk dalam tu. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata kena. Ya Rasulullah. Kalulah. Lau anna ahadahum nazara tahta qadamaihi. Kalulah puak kafir. Dia jengok tengok bawah tapak kaki dia kan. Dia nampak puak kita ni. Dia nampak cerak pakai nampak. Sebab apa? Sebab kita ada bawah dia kata. Dia lubang tu dia masuk pas bawah sikit. Abu Bakar dia tengok puak kafir Quraisy duk keliling nampak tapak kaki duk berjalan lagi mari. Maka Abu Bakar kata kena, kalulah dia tu tengok bawah sikit. Tengok di tapak kaki dia. Nascaya ia akan nampak kita dua ya Rasulullah. Tapi Tuhan tak mahu ia nampak bawah. Tak tengok bawah weh. Duk tengok ke atas tak seka. Kata orang kafir tak seka kata Nabi nak masuk dalam lubang loh tu. Patutnya katuk dengan sarang labo hati. Tak seka kata ada orang pas dalam tu. Kita lah mana kalau nampak apa ni, siapa-siapa saja katuk supaya lubang dia mau tak masuk bekas. Orang masuk tak lubang kalau ada lubang dah.
Tapi katuk dengan siapa, katuk dengan sarang labo ke. Kita suka kita kata orang nak nusuk dalam tu. Tak suka. Kalau ada orang masuk duk dalam tu, sarang labo ya kucah ke. Kalau siapa-siapa pun jadi kucah habis. Sampai tu orang kafir dia tak tengok pas bawah tu. Kenapa? Dia tengok lubang tu katuk. Ni sarang labo ada sebut dalam Quran, dia tolong katuk semula. Teko Nabi masuk tu, bedah habis dah. Sarang labo tu. Dah rabuh habis dah. Bukan bekas orang masuk kan. Maka sarang labo tu tolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katuk semula sarang labo. Apabila orang kafir duk keliling tu tak suka kata Nabi Muhammad dengan Abu Bakar duk dalam lubang tu. Habis tu dia tak tengok bawah tu. Ni Nabi kata ini adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala dah. Baik, Abu Bakar duk tak sedap lagi ni. Abu Bakar duk tak sedap lagi. Orang kafir tak tengok dah pas bawah tu. Abu Bakar duk jadi serabut perut. Dia serabut ke Rasulullah. Bimbang takut orang kafir bunuh Rasulullah agak. Siaplah dia nya. Mati dia tak apa Abu Bakar. Kalau dia mau bunuh dia rela. Tapi kalau orang bunuh Nabi Muhammad apa nak jadi? Siapa kita hari ni kita tak boleh bimbang lagi ni. Tak bimbang pak kita hari ni lah. Tu orang panggil Abu Bakar ketinggian dia tu. Hingga siapa dia fikir orang belakang hari lagi. Kalaulah Nabi Muhammad kena bunuh orang belakang hari. Nak jadi kena. Sekarang tak apa habis. Mati dia seorang tak apa lagi. Duduk serabut lah Abu Bakar. Duduk serabut. Lalu itulah dia kata kena. Muhammad. Kalaulah orang kafirnya masuk juga dalam lubang ni. Kita nak lari ke mana? Hanya berkecek dengan Nabi Muhammad. Waktu je ada dalam lubang tu. Kalaulah orang kafirnya masuk dalam lubang ni kan kita nak lari ke mana? Nabi isyarat dengan jari mulia dia. Dia kata kalau orang kafir masuk dalam lubang ni kan, kita tubik dalam lubang tu. Pas lubang tak ada kali lubang. Lubang ada satu je. Lihat lubang ada satu je. Bapa bahasa royak dah. Nabi pun ambil jari dia tunjuk lubang. Lubang tak ada tunjuk. Tunjuk kita kata tunjuk dinding gini lah. Nyebuka bukit tu tembus jadi pintu. Supaya dinding ni kak dah tebuk dinding jadi pintu. Dia tunjuk ke Abu Bakar. Kalaulah orang kafir masuk dalam lubang ni kita tubik dalam lubang tu. Lalu tu dengan takdir Allah Taala nya terbuka lubang tu. Nya terbuka tembus jadi pintu. Ni nak kena mukjizat Nabi. Ni mukjizat Nabi dah. Kita tubik kat lubang tu. Nabi nak ajar ke Abu Bakar dia kata kan. Dia tak mahu Abu Bakar ni serabut sampai dia buat lagu tu. Lepas pada itulah Nabi kata kan sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata faqala ma zannuka ya Abu Bakrin bisnaini Allah thalithuhuma. Apa kamu nak suka Abu Bakar? Kita dua orang dan ada yang ketiga iaitulah Allah. Muduk serabut lagi kan? Kita dua dan Allah yang ketiga. Abu Bakar sebut nama Tuhan selalu dah. Kecu hati dia. Duduk serabut saat ni, habis dah lah serabut. Ni bunyi nama Allah ni, habis serabut dah. Tukah tu duduk serabut lagi. Seolah lah kata seperti tak ada Tuhan. Tukah tu. Seolah-lahnya. Lagu mana ya Rasulullah, siap lah buat kita ni. Kalau lah orang kafir tengok tapak kaki dia nas jaya nampak lubang dia masuk pas dalam kita buat ke mana ya Rasulullah. Pak kalau dia masuk juga ya Rasulullah, kita nak lari ke mana ya Rasulullah? Lubang ada saninya. Nabi tunjuk ngajari dia, temuh. Bukit sana itu temuh jadi pintu. Seolah-olah pun tak ada Tuhan kecek pe Abu Bakar. Tapi bukan tak ada Tuhan, orang panggil dengan kejut, dengan gaduh-gaduh, dengan takut pelajak ni, duk bimbing ke Rasulullah pelajak ni, dengan siapa nyetu baik lagu tu. Nyetu kepik pelajak ni. Dengan siapa tu baik lagu tu. Lalu itulah Nabi pun nak sejukkan hati Abu Bakar, dia kata kena. Ma zannuka ya Abu Bakrin, apakah engkau suka Abu Bakar? Bisnaini, kita dua, Allah salisuhuma, Allah yang ketiga.
Berbunyi Tuhan hidup sama dengan kita ni kak. Habis rabu dalam kita ni. Sabit tu ajar hadis ni. Nabi nak ajar ke apa? Walaupun kita duduk sore, kita kena ingat Allah selagi. Allah bersama dengan kita. Walaupun kita berada di mana-mana pun, Tuhan duduk sekali dengan kita. Kita susah. Kita berdoa lah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Tuhan bersama dengan kita. Mari kepek gapo-gapo pun ingat Tuhan nombor 1. Ni dak Tuhan nombor 2, nombor 3. Ingat muka lain dulu. Kalau mari sakit gapo bomo dulu. Kalau mari susah tak ada duit kita minta kotok nebel, kita minta orang hak kaya-kaya sikit, kita minta bertai ke. Tu kita. Lepas pada tu kak, kalau kita pergi minta duit ke orang-orang tak boleh bertai. Kalau kita sakit, kita cari bomo perubat tak siap. Barulah kita cari Tuhan. Tuhan ni yang keberapa tak tahu. Kita nak tak Tuhan yang pertama kali. Sakit selalu Allah. Susah selalu Allah. Allah hidup dalam hati kita semua. Sampai tu kalau mari kepek, mari caping gena-gena apa, Allah selalu dah. We ingat situ dulu. Ni sampai so kita ajar bangun tengah malam semaya tahajud walaupun sore pun. Kenapa? Allahu Akbar. Tak ada orang lain kecualinya Allah tekah tu. Ya kalau kita semaya ramai-ramai ni, ya tak mari manalah tu dah. Tapi dah kita duduk sore ni, kita berdoa gapo pun di tengah malam, waktu tu orang pakat tidur belakang kita sore baru duduk menajak dengan Allah, ya mudah terima. Sebab apa? Hati kita ni bulat sungguh, kata kita ni ingat kepada Allah Ta'ala. Tak ada dah orang lain. Tekah tu orang tidur belakang. Hanya kita dengan Tuhan aja. Ni sabit tu doa waktu malam ni Tuhan mudah terima. Kenapa? Hati kita ni sapa sungguh. Adapun kalau doa waktu pagi siang hari ni gitulah. Dia mari ramai-ramai lagu ni ke, dia nak mari dalam hati supaya dengan kita duduk sore tengah malam tu dia tak sama ke. Tu dialah sabit tu. Ini ajaran daripada Nabi SAW. Apa-apa kita kena serah kepada Tuhan. Kita jangan lupa Tuhan. Habis tu suruh kita ajar berzikir semua. Berzikir semua. Sekurang-kurangnya Allah, 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 Allah. Katalah Allah hingga siapa jadi daging darah. Dia siapa jadi darah kak, tak apa dah lah. Dia mari kepek, mari caping, mari gena-gena apa Allah. Tu dia lah. Baik. Untuk pagi ni sekadar ni saja. Kalau ada salah, ada silap, kita harap maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.